'Cause this is my legacy, legacy. This is my... Hai, selamat datang ke Legacy.tv. Mari saya bacakan daripada Injil Markus bab yang kelima daripada ayat ke-25 hingga ayat ke-29 dan saya akan bacakan daripada AVB Alkitab versi Borneo. Di situ ada seorang wanita yang menghidap penyakit pendarahan selama 12 tahun. Dia telah menghabiskan segala hartanya untuk dirawat oleh ramai tabib, tetapi tidak sembuh. Malah semakin parah keadaannya. Wanita itu telah banyak mendengar tentang Yesus. Oleh itu, dia masuk ke tengah-tengah orang ramai itu dan mendekati Yesus dari belakang, lalu menyentuh jubahnya. Kiranya dapat kusentuh jubahnya, kata wanita itu, tentu aku akan sembuh. Dengan serta-merta pendarahannya berhenti. Dia merasakan badannya sudah sembuh. Wow. Apabila Yesus berada di dalam kawasan itu, ramai orang yang mengerumuni Yesus. Dan dalam ramai-ramai orang, hanya 2 orang saja, menurut petikan ini, 2 orang saja yang mencari pertolongan daripada Tuhan. Yang pertama ialah Yairus dan yang kedua ialah wanita ini. Kita tidak tahu siapa nama dia. Dan dikatakan bahawa dia menderita selama 12 tahun. Bukan setahun, bukan 2 tahun, 12 tahun menderita. Dan dia menghabiskan segala hartanya dan keadaan dia bukan menjadi semakin baik, malah menjadi semakin parah. Dan detail ini diberitahu kepada kita untuk menunjukkan kepada kita bahawa manusia tidak boleh menyembuhkan wanita ini. Doktor-doktor, tabib-tabib tidak boleh menyembuhkan wanita ini. Hanya Tuhan yang boleh menyembuhkan dia. Dan that is the real thing, the real clue, or the real reason kenapa cerita ini diceritakan. Dan wanita ini dikatakan dia mendapat penyakit pendarahan. Dan kalau kita lihat di dalam Imamat bab yang ke-15, penyakit pendarahan ini dalam kategori orang yang bernajis, ritually unclean. Dan mungkin sebab itu pada pendapat saya dia datang menghampiri Yesus dari belakang secara senyap-senyap kerana mungkin dia tidak mahu orang ramai mengetahui yang dia ada. Dan kalau orang tahu dia ada dan apabila dia menyentuh orang lain, orang juga dipanggil sebagai unclean ataupun telah dinajiskan. Dan pada pendapat saya dia mengikut Yesus dari belakang dan tunduk dan juga mungkin dia bertudung dan tutup muka dia dan tujuan dia ialah dia hanya ingin menyentuh jubah Yesus. Pakaian lelaki Yahudi pada masa itu kadang-kadang berlapis-lapis dan selalunya mereka pakai jubah, bukan pakai baju seperti kita pada moden pada masa sekarang. Orang pada zaman dulu juga percaya yang apabila mereka menyentuh baju ataupun ada apa-apa harta benda daripada orang yang dianggap suci, healing ataupun miracle boleh terjadi. Dan ini pandangan mereka saja, tapi that is not really true. Okay. Dan dikatakan di sini dengan serta-merta pendarahan dia berhenti dan dia merasa badannya sudah sembuh. Dengan serta-merta, tidak ada slowly, tidak ada berperingkat-berperingkat. Serta-merta dia sembuh. Derita yang selama 12 tahun itu telah disembuhkan. Tubuh dia telah disembuhkan. 12 tahun penderitaan dalam 1 detik, in one moment, dia telah dipulihkan. Apa yang saya lihat daripada wanita ini? 2, saya melihat dia sebagai seorang yang sangat terdesak, desperate, dan mungkin ini cubaan yang terakhir untuk dia pulih. Dan saya melihat bahawa iman dia, walaupun kalau saya lihat dari segi teologi, dia menyentuh jubah Yesus, actually bukan jubah itu yang menyembuhkan dia. Yesus yang menyembuhkan wanita ini. Tetapi walaupun iman dia yang ada mungkin theologically tidak sound, but dia ada iman kepada Yesus, mungkin mindset dia ada sedikit kurang ataupun mungkin tidak berapa benar dengan apa yang dia percaya. Tetapi dia ada iman dan dia ada terdesak, keadaan yang sangat terdesak. Oleh itu orang sebegini apabila menjumpa dengan Yesus, dan apa yang kita lihat dengan Yesus, Yesus tidak dinajiskan. Walaupun wanita ini yang ritually unclean, Yesus tidak dinajiskan. Malah Yesus menyucikan dia. Apabila dia menyentuh Yesus, dia tidak menjadikan Yesus najis. Yesus menjadikan dia suci. Yesus yang menyembuhkan dia. Kuasa Yesus yang menyentuh wanita
wanita ini. Kadang-kadang kita lihat siapa yang menyentuh siapa sebenarnya. Wanita ini menyentuh jubah Yesus, tetapi secara rohani kita melihat bahawa kuasa Yesus, kesembuhan yang datang daripada Yesus yang menyentuh wanita ini. Kamu ingin menyentuh Yesus? Yang pertama, you must be desperate. Bukan hanya berdoa sekali, dua dan sebagainya, ataupun hanya cakap-cakap saja. You really need Jesus. Kamu ada betul, ada terasa terdesak. Kamu perlukan Tuhan bersama dengan kamu. Dan yang kedua, kamu harus ada iman. Mungkin iman kamu tidak lengkap pada masa itu, tetapi gunakan iman yang ada. Then when you have this desperation, and when you have this kind of faith, seperti wanita ini, Yesus akan menyembuhkan kamu. Mungkin pada masa sekarang tidak secara fizikal, tetapi Yesus paling sure, I sure that Jesus will heal your soul. Sentuhlah Yesus, datang kepada Dia.